Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassiratu asiratu min bil khair sadaqal azim. Yang saya hormati usaha Tuan Gusi dan kuasanya, dimulakan Tuan Imam, Tuan Mila, Tuan Haji, puan-puan hajah, tuan-tuan sekalian hadir. Alhamdulillah kita dapat tazkirah ilmu Allah. Agak-agak siapa yang dapat keampunan Allah ni dalam majlis ni? Siapa yang dapat keampunan Allah? Semua sekali. Semua sekali? Mana kau tahu? Yang dapat keampunan Allah ialah orang yang mencari ilmu Allah, tazkirah ilmu Allah. Maknanya siapa datang kemari ni daripada rumah, dia dapat keampunan Allah. Tapi kalau datang kemari kerana nak buat kuih, tak dapat. Tak dapat keampunan Allah. Nak belajar jahit baju, tak dapat. Yang dapat keampunan Allah ialah yang tazkirah ilmu Allah. Hari ini masih masalah berurusan mayat lagi lah, ya? Apabila mayat tu mati, siapa nak mati? Siapa nak mati? Nak mati. Siapa tak nak mati? Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Hari ini ialah menyenggarakan mayat. Ada mayat tu, nak jasadnya ada tapi roh dah tak ada. Bila seorang Islam meninggal dunia, maka fardu kifayah atas orang yang hidup melaksanakan perkara-perkara berikut. Ini hari saya ada buat kertas kerja. Kertas kerja ni saya bagi orang yang biasa menguruskan mayat aja lah. Kalau yang tak biasa, kita ikut baca aja. Kertas kerja ni. Bagi. Nak bagi tak boleh. Yang boleh dibagi tu pesaka. Memandikan mayat. Mayat tu perlu dimandikan. Yang tak boleh dimandikan, yang mati fisabilillah, jihad fisabilillah, tak payah mandikan. Kedua, mengkapankan dia. Ini mana dibungkus dengan kain putih. Tak ada kain putih, kain hijau pun boleh. Tak ada kain hijau pun dengan tikar pun boleh. Tak ada tikar dengan daun pisang pun boleh. Tak ada daun pisang dengan tanah pun boleh, asalkan dibungkus. Menyembayangkan dia. Kita kena sembayangkan mayat tu. Mayat kita kena sembayangkan, ya? Tapi ada kalanya mayat tak perlu kita sembayangkan, bahkan tak diberi dalam cara Islam. Siapa dia? Orang yang lepas minum arak mati, tak perlu disembayangkan, ya? Sebab dia dalam keadaan maksiat. Dan yang keempatnya, mengkebumikan dia, dikebumikan. Mayat ni perlu dikebumikan. Sekarang jari seorang tu kena potong sebab kencing manis. Nak diletak di dalam pasu bunga ke, tanam tepi cucur atap ke, hantar ke kubur? Kena hantar ke kubur. Jangan tanam kat rumah, tak boleh. Walaupun potong seperti jari, tanam kat sana. Nak disembayangkan ke tak? Nak dikapankan ke tak? Nak dimandikan ke tak? Tak payah mandikan. Pasal apa? Sebab dia belum dipanggil mayat lagi, ya? Jadi sebahagian daripada anggota tu pasal badannya masih hidup, ya, di bumi, tanam di tempat dia, ke perkampungan dia dipanggil. Keempat-empat perkara yang tersebut wajib dilaksanakan dengan sempurna. Mandikan dengan sempurna, kapankan dengan sempurna, sembahyang dengan sempurna, kebumikan dengan semua. Kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid ni mana? Mati dalam peperangan antara orang kafir dengan orang Islam, itu mati syahid. Dan anak yang gugur. Anak yang gugur. Anak yang gugur ni macam mana? Anak kandungan yang gugur. Ada tak anak yang tak gugur? Dia tak gugur. Dia tak gugur pun, tapi dia anak juga. Ada tak? Anak patung. Mana dia gugur? Tapi anak juga. Anak manusia ni memang gugur. Gugur daripada perut ibu. Jadi anak. Orang yang mati syahid hanya wajib dikapankan aja. Orang yang mati syahid hanya wajib dikapan aja. Tak boleh dimandikan. Ni kena ingat ni, siapa yang jadi juru mandi. Dan dikebumikan. Dia boleh dikapankan, dikebumikan. Haram dimandikan. Orang mati syahid haram dimandikan. Tapi ada tak kalau tak mandi haram? Haram dimandikan orang mati syahid. Tapi kalau tak mandi tu haram, ada tak? Ada. Oh, mandi ada besar. Dan disembayangkan dia. Okey.
Anak yang gugur dari perut ibu itu ada dua jenis. Satu, telah dikandung selama 6 bulan atau lebih. Maka walau tak berbentuk manusia ke, tak ada nyawa ke, tak rasakan digugur di perut ibu dia lebih daripada 6 bulan, kena buat macam biasa. Telah dikandung belum sampai 6 bulan. Jika dikandung 6 bulan lebih, wajiblah diperbuat seperti orang dewasa. Jadi anak yang dikandung 6 bulan atau 6 bulan lebih, wajib dibuat seperti orang dewasa. Mana dia? Dimandikan, dikapankan, disembayangkan, dikebumikan. Iaitu dimandi. Dimandikan. Siapa yang mandikan tu? Keluarga dia lah. Kalau ayah yang meninggal, anak. Isteri boleh tak mandikan suami? Boleh. Suami meninggal, isteri boleh mandikan. Isteri meninggal, suami boleh mandikan tak? Boleh. Sebab isteri saya meninggal di hospital, saya pergi mandikan. Dan saya juga sembayangkan dia. Dan saya juga pikul mayatnya. Dan saya juga kebumikannya. Itu nama dia sebagai kasih suami pada isteri hingga ke akhir hayat. I love you. Saya sayang pada awak, saya mati lah cakap je. Dia kalau masa yang meninggal tu suami kan, yang tinggal tu isteri. Dia nangis gini, buka gini, tapi ini yang ada nita. Yang ada nita. Di sini bagus. Dimandikan, dikapankan. Kalau anak, ibu dia boleh mandikan. Kalau ibu, anak dia boleh mandikan. Kalau suami, isteri boleh mandikan. Kalau isteri, suami boleh mandikan. Dan dikapankan. Siapa yang kapankan? Itu yang hidup. Disembayangkan. Siapa yang sembayangkan? Sembayangkan ni, yang disembayangkan ni fardu kifayah. Dia tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tapi kebiasaannya dekat di Muar ni, yang sembahyang mayat selalunya lelaki. Perempuan sebagai pemerhati aja. Saya tengok bukan di sini, tempat lain lah kan. Ini katakanlah bilik. Dia tengok. Ramai kata dia. Tapi dia tak sembahyang. Dia cuma cakap ramai je. Tak ada apa-apa pun. Sebab pahalanya kita ziarah mayat, satu, salatkan dia. Yang keduanya, hantar dia ke kubur. Sama-sama ramai apa yang dapat? Tak dapat. Tapi ni tak, dia rajin sembahyang. InsyaAllah saya akan latih besok sembahyang mayat lah, sampai masa. Dikebumikan, dimandikan, disembayangkan, dikebumikan. Sama ada ketika keluarnya bernyawa atau tidak. Ni bayi yang gugur lepas 6 bulan, sama ada dia ada nyawa atau tidak. Semasa dia lahir, kena buat macam orang dewasa. Tapi kalau dia tak lahir 7 bulan terus hidup, takkan nak kebumikan. Yang nyawa dia tak ada lah. Jika gugur pula sebelum kandungan cukup 6 bulan, terbagi kepada 3 jenis. Kalau dia belum cukup 6 bulan, bagi 3 jenis. Satu, ada tanda menunjukkan hidup, seperti bergerak-gerak atau menangis. Dia baru 4 bulan tapi ada gerak-gerak, maka wajib dibuat 4 perkara tadi. Hukumnya seperti orang dewasa. Contoh, bayi ni lahir ke dunia baru 5 bulan, tak ada pergerakan sekejap, maka seperti orang dewasa. Itu cara dia. Hukumnya apa tu? Fardu kifayah. Tidak menunjukkan hidup, tetapi telah berupa seperti potongan manusia. Dia tak ada nangis pun, tak ada gerak, tapi sifat-sifat dia dah ada kepala, dah ada tangan, dah ada kaki. Kemudian anggota sulit dia dah tahu laki perempuan. Kena buat 4 perkara. Hukumnya ialah wajib dimandikan, dikapankan, ditanamkan, dan tidak wajib disembayangkan. Yang kurang daripada 6 bulan tadi wajib dikapankan, ditanamkan, dimandikan, tak wajib sembayangkan dia. Sebab apa? Sebab belum cukup 6 bulan. Tidak berupa manusia, tapi hanya seperti daging sebuku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin. Apabila air mani lelaki dalam rahim perempuan selama 40 hari, maka jadi benih buku. 40 hari kedua, maka jadi sebuku darah.
14 hari ketiga maka jadi seberkas daging. Kalau dia tadi tidak berupa manusia tapi hanya seperti daging sebuku, hukumnya tak wajib. Apa yang tak wajib? Tak wajib diperbuat apa-apa, tetapi sunat dibungkus dan ditanam. Kalau setakat bentuk tu sunat dibungkus dan ditanam. Ditanam kat mana? Kat tepi rumah. Dikubur juga. Tanam dikubur juga. Nombor 5, orang yang lebih berhak memandikan mayat ialah orang yang lebih dekat sekali berhubungan kerabat dengan si mati. Ni kena ingat ni. Anaknya sendiri. Dengan syarat dia mengerti segala kehendak dan peraturan mandi mayat. Orang yang nak mandikan mayat ni mesti tahu. Kertas kerja saya ni saya ada buat ni, cara memandikan mayat. Jadi saya bagilah. Bagi selai dia kemudian tambahan ni lah. Kalau nak banyak di photostat lah. Kalau nak bagi seorang selai, bankrupt lah. Sedekah-sedekah lah. Kalau 7 surang, lagi teruk lah. Setiap anak sendiri, syarat-syarat ni mengerti tahu-tahu nak mandikan mayat. Dan jika tidak hendaklah dilakukan oleh sesiapa sahaja yang mengerti, yang warak dan amanah. Orang yang mandikan mayat ni nak warak. Warak ni mana dia jangan bercerita banyak-banyak. Mandi aja. Kemudian nak amanah. Kau tadi mandikan mayat si A tu macam mana? Biasa je. Aku dengar dia gini. Tak ada apa pun. Gitu. Padahal mayat tu dia punya kemaluan dah hilang sebelah. Kena syfilis. Tapi dia tak cakap pun. Itu namanya amanah. Warak, jangan bercerita apa-apa. Ini orang yang mandikan mayat, pertama sekali wajib dia amanah dan dia kena warak. Warak tu diam aja, jangan banyak cerita. Itulah dia dalam bab yang dalam urusan orang yang meninggal dunia. Sekarang saya menyediakan kain kapan. Kain putih untuk dikapankan adalah terlebih dahulu. Sediakan kain kapan. Sediakan kain kapan. Ini cara menyediakan kain. Ini dia, sini ada kertas kerjanya. Apa nak buat? Mencari kain kapan sunat berdoa. Ini kena ikut ya. Nak koyak-koyak kain kapan tu kena baca doa. Ikut. Siapa agak-agak ingin nak menguruskan mayat dah, kalau tak payah dengar, tak payah ikut, diam je. Ikut saya. Semasa mencari kain kapan sunat berdoa seperti berikut. Mayat lelaki. Ni mayat lelaki. Mana dia mayat lelaki? Mana dia mayat lelaki? Mana dia mayat lelaki? Awak mayat ke? Tak. Dia kata kita kata dia. Mayat lelaki. Ikut saya. Ikut dia. Okey, tu jadi ada selingan lah sikit. Janganlah macam PKP nak senyap macam itu. Tu lebih-lebih. Ikut saya. Allahumma ij'al libasahu. Allahumma ij'al libasahu. Allahumma ij'al libasahu anil karimi fa'adkhilhu ya Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala birahmatika jannata birahmatika jannata birahmatika jannata ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ini mayat lelaki ya, mayat lelaki. Kenapa saya ulang 3 kali? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi kalau menyampaikan satu ilmu, ulang 3 kali. Ini mayat perempuan pula. Allahumma ja'al libasaha anil karimi
anil karimi wa adkhilha ya Allah Ta'ala bi rahmatikal jannah ya arhamar rahimin Apa bezanya kalimah pada lelaki dan kalimah pada perempuan? Sebutan dia hu, lelaki hu, perempuan ha. Dia lelaki hu, perempuan ha. Itu dia beza dia kat situ. Tak pandai-pandai. Aku tak pandai-pandai. Lelaki perempuan, kanak-kanak pun sama. Kanak lelaki, kanak perempuan ni sama. Dia tak ada tulis dalam kitab ni. Kain kapan yang disediakan itu sunat diasap dengan sunat diasap apa? Selapis demi selapis dengan kemenyan. Kain biasanya perempuan berapa lapis? 5 lapis. Dia 1 lapis. Jadi selapis. Jangan 5 sekali asap, tak mau. Selapis ya. Demi selapis dengan kemenyan ataupun setangi kayu yang warna kemerah-merah sikit tu ada atau setangi. Kemudian barulah dibentang dengan dan ditaburi serbuk cendana. Serbuk cendana dia jual kedai bekas pilih yang bercampur dengan sedikit kapur barus. Ni siapa ni pengurusan mayat, yang menguruskan mayat. Di atas lapis, kemudian ditepikan dahulu bat sementara. Letak kain yang dah tadi, letak sementara. Itu cara dia lah. Ini siapa yang ngurus mayat. Tapi alhamdulillah kalau baca ni betul-betul tak payah. Buat sendiri lagi senang. Kalau duit banyak, package senang. Satu tahun lagi nak susah untuk package lagi. Okey. Sambung lagi. Cara dia apa dia? Ni cara dia. Cara dia tu tadi tu doa, ini cara dia pula. Kain putih itu kapan taklah terlebih dahulu dikoyak tepinya. Siat set yang gitu. Ambil tepi kan? Sikit aja. Nanti nak kerana pun ada nak buat satu. Kenapa dia buat macam itu? Nak buat tali pengikat dia nanti. Kemudian mengukur panjang kain kapan yang diperlukan. Ukur. Kalau mayat tu 5 kaki 3 inci, jangan potong 5 kaki 3 inci, tak boleh. Kurang-kurang 6 kaki setengah. Jadi ada poncot depan, poncot belakang. Itu cara dia lah. Ini kursus yang saya dapat dan saya bagi pada hadirat sekalian lah. Kalau nak buat besok gitu. Jadi sebenarnya kita kena tahu ni. Kalau berlaku tinggal seorang macam mana? Kita dah tahu. Anak semua tak ada. Orang semua dah COVID tengok. Tinggal kita berdua macam mana? Kita buatlah. Ini pengetahuan. Kebetulan pula bab ni bab sekarang ni tak COVID-19 kan. Kita buatlah, dah ada ilmu. Kemudian apa dia? Jika orang dewasa dilebihkan sekadar 2 kaki, maknanya atas dan bawah lebihkan. Kalau 5 kaki, 2 sekaki di atas, sekaki di bawah. Dan kanak-kanak dilebihkan sekaki. Kalau kanak-kanak lebihkan sekaki aja. Tentang lebarnya hendaklah mengikut keadaan mayat. Lebar ni ikut keadaan mayat. Kalau mayat tu agak-agak macam kengga, sikitlah kain dia. Tapi kalau anak agak mayat tu macam katak bentung, kena besar sikit. Saya tak cakap gemuk, macam katak bentung aja. Tentang lebarnya ikut keadaan mayat. Dan jika kurus atau sederhana besarnya memadailah selai kain lapis ya. Dan jika besar ni ayat ni pun dia tulis gemuk. Patut semangat nak tulis gemuk. Dia tulis gemuk-gemuk lah. Hendaklah ditambah setengah helai lagi, ditambah lagi. Tengok keadaan. Dan selai lagi, dan boleh dihubungkannya dengan dan dijahit, boleh dicantum. Kalau kanak-kanak tadi kurus, selai aja. Tapi kalau kanak-kanak tadi semangat, sambungkan dia, cantumlah jahit. Tapi kalau dia dah melampau gemuk, sambungkan dia. Gitu. Itu cara dia. Okay. Kain kapan yang seelok-eloknya hendaklah disediakan 3 lapis bagi mayat lelaki. Anak lelaki kena 3 lapis. 1, 2, 3 lapis. Sama ada kanak-kanak yang sudah balik ataupun belum, disediakan 3.
Tiap-tiap selapis meliputi seluruh badannya. Jadi selapis ni meliputi seluruh badan. Selapis, berlapis, semua meliputi seluruh badan. Jangan tergingging. Ni kita kena wajib tahu ni. Bahagian yang ketiga, kapan yang seelok-eloknya bagi mayat perempuan, sama ada kanak-kanak atau yang telah balik ataupun yang belum balik. Yang belum balik, kanak-kanak perempuan sama ada dia sudah balik atau belum balik, 5 lapis. Orang perempuan kena 5 lapis, orang lelaki 3. Iaitu 2 lapis daripadanya kain kapan, selai kain biasa, kemudian selai lagi baju, dan selai lagi tudung kepala dan kain telekung. Sebab tu dia kena 5. Dia ada tudung, ada telekung dan sebagainya lah. Nombor 4, kain berwarna putih dijadikan kapan adalah sunat. Kalau ada kain putih jadikan kapan tu sunat. Kalau tak ada, kain hijau pun boleh, kain hitam pun boleh, apa yang ada lah. Kalau ada tak ada yang putih, tapi kalau yang eloknya ialah yang putih, kerana warna putih tu sunat. Sama ada mencari kain kapan itu serta berdoa ni. Tadi saya ada dah cara-cara nak koyak kain kapan, baca doa ni. InsyaAllah doa ni saya tinggal di sini kan lah. Saya tinggalkan selai, letak di sana. Siapa yang ada minat nak jadi pengurusan mayat, saya kasih selai khas untuk dia. Yalah je. Jangan aku saya nak tapi dia tak buat. Dia bohong nama dia. Apa syaratnya tadi? Letaknya apa? Diasap selapis demi selapis. Keduanya dengan kemenyan, ketiganya dengan setanggi. Kemudian ditaburi dengan serbuk cendana, dicampurkan kapur barus, tiap-tiap lapis, dan diketepikan letak base. Bahagian ke-6, menyediakan perkakas mandi. Ni yang kena perkakas mandi. Sini ada tak tong untuk mandi mayat? Ada. Sini ada. Sini ada. Mana ada? Tak ada pun. Ni suruhan ni cakap, kalau suruhan dia boleh cakap ada. Saya cakap kat sini. Kat sini tu mana sini? Tak ada. Sebelum mandikan mayat, eloklah disediakan barang-barang atau perkakas yang perlu untuknya. 1, kapur barus. Sediakan kapur barus. Kapur barus bukan kapur barus yang buat letak kat baju tu, bukan. Melenting dia letak, golek je ke bawah kan. Dia khas ni. Daun bidara. Daun bidara nak dapat kat mana? Dekat orang bojil jual. Kat situ ada satu kedai parking bank rakyat lama tu, ada satu pokok daun bidara. Kat mana? Kat mana? Kat rumah awak ada. Tempangan dia je lah lagi bagus. Tapi masa tu dia act pula, oi beli saudara, kata dia. Bagus tu. Baik awak datang, jadi besok tak jadi hal lah kan. Senang je. Dia dah offer. Daun sentok. Daun sentok tahu? Daun sentok. Oh tak tahu? La ilaha illallah, dah nak mati tak tahu lagi. Semuanya hendaklah direndam di dalam bekas air berasingan dengan air bersih hingga hancur. Kain daun bidara, daun sengkok tadi dihancurkan, diramas, kemudian diasingkan. Daun bidara tu sebenarnya dahan-dahan dia tu ada duri, nak berhati-hati ambil dia. Dan ditapis, dah dihancur-hancurkan, nanti berwarna, kemudian ditapis. Yang nak diguna air dia ke daun dia? Air dia. Itu dia, ditapis, ambil air dia yang ke. Dengan apa tapis tu? Dengan kain ke dengan tapis makanan? Yang bagus dengan kain supaya dia halus. Dengan tapis tu kadang-kadang dia lepas ke bawah. Potongan-potongan kain itu kegunaan satu istinja. Kain tadi mesti dikoyak-koyak, satu daripadanya untuk istinja. Apa istinja? Sebelum dimandikan kita bersihkan dulu. Pakai tapi sekarang ni bagus, dah ada sarung getah tangan, tak payah pakai kain, pakai sarung getah tangan tu, cebokkan dia dan sebagainya lah yang patut. Kemudian beberapa helai kain gulung kecil. Apa gunanya kain kecil tadi? Satu daripadanya untuk dia sugi. Gulung tu, gulung kecil-kecil untuk dia sugi. Gosok dia perlahan-lahan. Jangan kuat-kuat, dia menjerit nanti. Menghormati mayat. Alah peduli lah berus dia, bukan dia dengar. Tak boleh berdosa. Dia menghormati mayat.
Sarung tangan untuk orang yang mandikan. Kena pakai sarung tangan. Ada sarung tangan getah, sekarang dah ada elok sarung tangan. Dan sarung bantal mayat gitu juga disediakan. Bantal dia kena disediakan mayat tadi. Sabun, ada sabun. Sekarang ada sabun khas untuk mayat. Dan beberapa batang anak macis. Sebab apa? Untuk korek lubang hidung dengan lubang telinga. Kalau ada lah. Kalau tak ada, pakai kapas, potek kapas. Lagi elok. Semua barang-barang yang sebut diletakkan di dalam dulang besar dan diketepikan untuk sementara. Jika memerlukan, tayamum hendaklah disediakan debu tanah di dalam dulang yang kecil. Kalau dia kena tayamum lah. Mana yang tayamum? Orang yang meninggal dunia kena COVID. Dia tak boleh mandikan, jadi kena tayamum. Nak pakai debu apa? Debu tepung ke, debu kacang hijau ke, debu gula? Debu tanah. Jangan dia pakai debu kacang hijau. Orang yang meninggal khas itu aja yang kena tayamumkan. Ya, tayamumkan ni mana dia buat? Muka dengan tangan juga. Dengan tayamum seluruh badan, tayamum mayat seluruh badan. Mana boleh? Muka dengan tangan juga. Ya, itu cara dia. Teknik tayamum. Siapa yang nak bertayamum ni? Yang hidup ke yang mati? Yang mentayamumkan yang hidup. Kau tayamum lah, kau dah mati ni. Mana boleh? Teknik dia macam ni. Tepuk tu, kemudian sapukan dari atas. Faham kan? Dah faham ke belum? Belum. Saya kena tunjuk. Tak tunjuk saya berdosa. Songkok. Kalau mayat tu pakai songkok, kena tanggal songkok tak? Tanggal kan? Mana dia mayat pakai songkok? Mana dia dah tanggal songkok? Tepuknya ni. Ni sebelah sini. Ni dua ni. Ni dua. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Untuk. Kata Rasulullah, tipiskan dia. Gegor. Usap dia bawah. Atas ni. Ke bawah. Cukup. Jangan diubat dua kali. Dua kali dia jadi mustakmal. Jelas? Okey. Bagus. Saya ngajar kat sini, saya sukalah. Dia mudah faham. Dia ngangguk je. Ngangguk dia tahu, ngangguk tak tahu pun tak tahu. Dia ngangguk je. Okey. Tapi ngangguk itu bagus. Dia faham lah. Okey, jelas. Debu ni tak boleh guna pakai lagi. Ambil yang sebelah pula. Gitu. Kata Rasulullah, tipiskan dia. Tipiskan. Ni kat sini nak berhati-hati ni. Siapa yang punya kerja ni? Yang hidup ni lah. Mulakan ni, tolak ni. Tolak. Lepas tu, naikkan ke atas. Selesai. Lepas tu sebelah sini pula tolak. Sekali aja. Jelas Okey, alhamdulillah. Tanyaan ditutup. Belum masa bertanya lagi dah nak tanya. Kata Rasulullah, itu tak sopan. Tunggu dulu. Belum lagi. Bes, saya nak ceritakan pasal bilik mandi ni dulu. Jelas bes. Mendirikan bilik pemandian mayat. Selalunya kalau dekat rumah macam ni buat, kena kepung lah. Ambil satu tempat yang khas, dikepung. Habis kain pula tak ada, macam mana? Kain tak ada. Bekalan tak, sebab COVID ni tak dapat bekalan. Carilah tikar. Kalau tikar tak ada, cari daun pisang. Apa dia? Semua tak ada. Semut pun tak ada. Apa daya mesti dilindung. Yang lebih sempurna mandikan mayat hendaklah dimandikan dalam bilik yang tertutup. Ambil dalam bilik dekat rumah, bilik banyak, katakan 7 bilik. Ambil satu bilik, pinjamlah bilik tu untuk mandikan mayat. Bilik tertutup. Ataupun berdinding. Dinding tu dengan tikar ke dengan kain ke tak kisah. Supaya tidak terdedah kepada pandangan orang ramai. Nanti orang yang hendak tengok muka putih, badan gelap gulita. Itu dia tanda tu. Kena warak tu. Tengok muka bukan main cantik. Ya Allah, badan berkurap punya. Tak boleh. Kita kena warak. Tak boleh cerita apa. Itu kena warak. Kemudian pada sini supaya tidak dedah. Bahkan tidak sedia orang lain masuk kecuali pemandi mayat. Yang mandi mayat biasanya apa? Kalau kita nak riba, dulu-dulu di riba atau wujud. Jadi 3 lah. 1, 2, 3. Itu aja masuk. Yang lain tak payah. Tapi sekarang tak susah. Disediakan bantal. Kemudian ada tong untuk mandi. Automatik benda tu akan buang dengan sendirinya. Sekarang ada kemudahan.
Dulu-dulu susah sikit lah, pasal tong-tong tu dulu tak ada. Yang senang macam mana nak buat mandikan mayat ni? Yang senang macam mana nak buat? Serah fakis lah. Kita tak tahu apa dia buat lah. Tu dia. Tapi kita kan nak ada ilmu. Nanti dia buat mandi tak sunnah, tak mau. Mesti dia cara dia yang betul. Tak boleh lah. Hendaklah disediakan tempat yang meletak mayat, umpamanya bangku panjang yang bentuknya curam di sebelah kaki. Biasanya keranda mayat ni, tempat mandi mayat kan bahan dia rendah kan. Jadi kalau buat pangkin dia pun atas, di kepala tu tinggi, kakinya rendah. Jadi di arahan dalam kitab ni macam inilah. Apa sebab? Supaya mudah air mengalir. Jadi dia tak bertakung, tak berendam dengan air kotor. Memandikan mayat secara beriba pun boleh juga, seperti orang yang pernah dilakukan oleh setengah-setengah umat Islam. Dan yang tidak dulu-dulu saya pun pernah mandikan mayat. Satu daripada ini mayat ayah saya sendiri, riba lah. Kalau adik lelaki 5 bersilang, satu ngadak sana cukup 5. Itu lagi afdal, sebab itu kasih yang terakhir, bakti anak kepada ayah yang terakhir. Kalau mandikan aku tak boleh. Tak boleh itu anak tak ngundang jasa nama dia. Masa itulah kita nak buat. Gambarnya saya tak buat. Saya ada lukis gambar, tapi saya tak buat. Ni cara-cara dia dah. Ini tak penting lah. Saya dah sampaikan. Nanti kalau tak juga, kalau imam tak, saya buat, bagi juga lah. Tapi yang penting tu penerangan dia. Habis. Kemudian apa yang dinyatakan di sini? Dengan membasuh seluruh anggotanya, menghilangkan segala cemar-cemar atau sebarang kekotoran. Mana cemar-cemar? Kadang-kadang pada dia ada kudis, bersihkan. Nanah-nanah nak bersihkan. Ada kalau kurak-kurak yang bersihkan. Sebarang kekotoran ataupun dia taik, masa dia nak meninggal tu keluar taik dan sebagainya, ataupun terkencing-kencing, bersihkan. Didahulukan dengan niat seperti berikut. Apa yang niat dia? Niat ni kena ikut saya. Saja aku memandikan mayat ini kerana Allah. Saja aku memandikan mayat ini kerana Allah. Saja aku memandikan mayat ini kerana Allah. Orang dengar ke orang yang tak dengar? Orang nak dengar ke orang tak dengar? Tak dengar sebab niat dalam hati. Itu kena niat. Angkat kepala mayat itu dan sandarkan ke lutut. Kalau kita sayang jadi, angkat kepala mayat, letak kat lutut kita. Letak tangan kanan di tengkuk mayat. Di ampu ini. Di ampu macam ini. Itu cara dia. Saya dulu pernah buat kursus mandi mayat ni dekat Masjid Paik Raja Batu Pahat. Tapi mayat tu tak tahan juga. Masa saya nak bungkus, dia ketawa. Mana mayat ada ketawa? Kemudian letakkan tangan kanan di tengkuk mayat dan tangan kiri mengurut perutnya mayat itu berulang-ulang. Letak ini urut perlahan-lahan. Jangan tekan lagi. Tak boleh, perlahan-lahan. Kesian dengan mayat. Perlahan-lahan. Belayan kasih tu. Tapi biasanya memang mencucurkan air mata. Siapa mandikan mayat memang mencucur air mata. Kita kenapa jadi cucur air mata tu? Aku bila lagi. Itu. Kita pun akan sama juga. Berulang kali supaya apa? Supaya keluar segala najis yang ada di dalamnya. Semuanya ini dilakukan dengan lemah lembut. Lemah, jangan dipaksa. Tekanan berapa? Lepas tu tekan lagi. Keluarlah, perlahan tak boleh. Dipaksa tak boleh. Kemudian barulah dibandingkan dan dibasuh segala najis yang keluar daripada duburnya. Duburnya apa dia? Kemaluan belakang. Dan dengan potongan kain yang bersih dibersihkan dan ditukar, kemudian dibersihkan matanya, bersihkan giginya, lubang hidungnya, telinganya dan kain gulung kecil yang disediakan tadi, maknanya potek kapas. Setelah itu barulah mayat itu diwudukkan dengan niat. Ni dia. Siapa yang wudukkan ni? Mayat tu ambil wuduk sendiri ke kita? Kita. Ni niat dia. Saja aku wudukkan mayat ini
kerana Allah Ta'ala. Saja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Saja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Kalau saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala, macam tak sah. Itu wuduk kerana Allah Ta'ala kita. Mayat disebut saja aku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Niat wuduk bagi mayat adalah wajib. Wajib. Siapa yang niat tu? Yang memandikan, yang mewudukkan. Hukumnya apa? Wajib. Tetapi niat mandi itu hanyalah sunat. Kita nak saja aku nak mandikan mayat itu sunat. Tapi niat mewudukkan wajib. Mandikan tu niatnya sunat. Saya mandikan mayat tu sunat. Tapi saja aku bukan wuduk si mayat ni hukumnya wajib. Ada beza. Jadi tong. Jadi tong. Berhenti di sini dulu. Pertanyaan dibuka. Muka 16. Banyak lagi ni, banyak lagi. Waalaikumsalam. Wah, dia dah tak sabar. Pertanyaan Ustaz. Yang pertama, dalam COVID sekarang ni, untuk yang buat apa? Saya putih itu pada jenazah itu ataupun pada plastik yang dah dibungkus. Biasanya dilalukan. Kalau dibungkus, lalukan aje lah. Kalau ikut syarat, dia mesti dikenakan pada muka dan tangan juga. Tapi ikut keadaan arahan. Sebab wa'atullah wa'atul rasul. Dia kata nak lalukan pada atas plastik aja. Itu terserah pada dia. Tapi kalau ikut dalam kitab ni, mesti pada muka si mati. Ya. Itu saya tak berani lawan lah. Nanti aku punya tuliah ditarik ke mampu. Aku tak dapat cakap lagi. Yang kedua Ustaz. Okey. Boleh ke orang perempuan pergi ke tanah kuburan semasa jenazah ada? Orang perempuan pergi ke tanah kuburan masa jenazah tu aja. Nak pergilah kau. Tak jadi apa. Asalnya dulu Nabi tak pergi. Akhirnya Nabi benarkan. Tapi jaga maruah, pakaian, jaga perasaan. Jangan nanti tengok menangis menggogel-gogel. Sampai hati kau bang. Duduk pada dia, koyak-koyak baju dia. Koyak baju tu koyak, semua tu koyak. Dah habis. Boleh. Asalnya Nabi tak pergi. Akhirnya Nabi benarkan. Syaratnya kena jaga maruah. Jangan meraung, jangan memekik-mekik. Sedih mengalir tak apa, mengalir air mata. Ataupun sikit-sikit sampai hati kau pergi. Bukan sampai hati kau pergi, sampai hati kau ada lagi. Lagi? Tak ada. Waalaikumsalam. Tak saya tanya dengan perempuan atau jenazah. Apa saya dapat tahu, perempuan jenazah ni dia tak ikut sama lelaki yang ada. Dia boleh pergi selepas orang lelaki balik. Kalau sama-sama, kalau nak dia sayang-sayang mengantar jenazah ke kubur, kalau sekiranya tak datangkan fitnah, boleh. Tak datangkan fitnah, pakailah yang meliputi muka lah. Janganlah pergi dengan baju ketatnya, dengan seluar ketatnya, dengan t-shirt boleh tahan ni. Itu datangkan fitnah. Itu boleh. Tak datangkan fitnah boleh. Datangkan fitnah ni apa? Allah minta maaf lah, saya minta maaf. Saya tengok yang pergi kubur tu dengan seluar ketatnya, t-shirt pakai tapi ketat. Biasanya busuk atas tanah, dia busuk berjalan. Biasa tianggung kat padang bola. Ini saya tengok tianggung kat atas kubur. Mana tianggung kat atas kubur, seluar ketat. Saya minta maaf lah. Seluar sekarang ketat-ketat. Dia berdiri macam ni, kan tianggul tu, sebiji tianggul. Haram. Itu dah berpakaian kata Rasulullah tapi telanjang. Nak marah-marahlah saya cakap. Saya cakap terus terang. Pakai baju bagus, baju lengan tangan panjang bagus, t-shirt tengah panjang dah bagus. Tapi ya Allah, busut bergerak. Macam mana? Itu yang diharamkan oleh Rasulullah kerana buat pada fitnah. Kalau tak pakai biasa-biasa macam aja pakai macam ini tak apa. Tutup gitu kan. Kalau beradat sekarang pakai macam Zoro gitu. Lagi tahu ke bagus. Ya boleh ya? Alhamdulillah. Setakat ni pertanyaan ditutup.
Ini siapa yang ada hati untuk koyakkan kain mayat, boleh letak di sana lah, buat rojokkan. Tolong. Kalau agak-agak ingin nak ambil photostat pun boleh. Tak kisah. Saya izinkan photostat. Dihalalkan photostat. Sebenarnya ini tadi masa cucukkan air pun kena baca doa. Kemudian kabur baruh pun kena baca doa. Tapi kadang tak mengizinkan masa, kita sambunglah tahun depan. Jelas deh. Ada 2 kita kerja lagi tak sempat. InsyaAllah saya akan sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syarqul azim. Maaf ya lahir batin ketekasan bahasa tadi, yang kata busuk bergerak tu tadi rasa bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.